Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Barisan Para Pentadbir SMK Datuk Bijaya Setia. Okey, yang berusaha penceramah kita Cikgu Farhida Kamilia, admin ERPH SMK Datuk Bijaya Setia, guru-guru Barisan Guru-guru Tingkatan 6, guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang berdedikasi, sangat berdedikasi sekalian. Baik, pada petang ini kita akan menghadiri bengkel ERPH siri yang pertama. Kita bersama-sama untuk menambahkan ilmu untuk memperkasakan ERPH secara digital. Okey, baik. Uh, Cikgu-cikgu sekalian, pada hari ini kita akan fokuskan kepada dua perkara, iaitu pertama login email e-didik dan pengurusan drive folder ERPH. Yang kedua, kita akan set up ERPH versi 5.0. Okey, syabas dan tahniah diucapkan kepada cikgu-cikgu kerana kita telah bermula pada tahun 2020 sepenuhnya menggunakan digital. Okey, sebagai tapak untuk melakukan rancangan pengajaran harian. Okey, sederap melangkah bersama-sama dengan revolusi industri 5.0. Tahun lepas kita menggunakan versi 4.0. Untuk tahun ini telah dikemaskinikan pada 15 hari bulan Januari hari itu. Okey, ERPH versi 5.0. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan menjemput penceramah kita, Cikgu Farah Hida Kamilia, untuk meneruskan taklimat berkaitan cara login email e-didik kerana tahun lepas kita tidak menggunakan email e-didik sepenuhnya. Pada tahun ini kita menggunakan email e-didik sepenuhnya untuk memudahkan pengurusan di bahagian admin. Okey, baik. Dengan itu, tanpa membuang masa, kita menjemput Cikgu Farhida Kamilia untuk meneruskan, dan sebelum memulakan majlis, kita sama-sama mengaminkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Baik, bagi yang beragama Islam ya, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh bertafakur mengikut agama masing-masing. Baik, dipersilakan Cikgu Farah. Sekejap ya. Bagi cikgu-cikgu, sementara kita tunggu Cikgu Farah present tu, boleh login dulu email seperti biasa di bahagian login Gmail tu lah. Okay, gunakan email yang Cikgu Farah kongsikan. Okey, nampak dah Cikgu Farah? Nampak yang Google tu Ya, nampak. Okay, sekarang kalau cikgu login komputer cikgu akan nampak masuk ke dalam Google lah. Okay, ke dalam Google cikgu akan nampak macam ni. Okay, saya cadangkan macam cikgu tengok sekarang ni pun di sebelah ni adalah akaun saya. Jadi kalau saya buka dekat sini, saya takut dia akan konflik. Jadi apa yang saya nasihatkan cikgu, kita masuk dekat Google bahagian incognito. Dekat mana? Cikgu tengok dekat hujung penjuru atas sebelah kanan, ada 3 titik tu. Cikgu klik, cikgu nampak tak tu? Incognito, new incognito video. Okay, cikgu klik di situ. Okay tak Cikgu Zulia? Okey, teruskan. Okay, kemudian bila sampai ini, yang warna hitam ni adalah paparan incognito. Incognito ni biasanya kita guna sebab bila kita guna incognito, dia akan putuskan mana-mana saja dengan previous kita punya aktiviti dalam kita punya Google. Jadi kalau Chrome ni dia eksklusif lah kat sini. So sekarang ni macam mana kita nak sign in kita punya email kita. Saya harap cikgu-cikgu dah pun dapat alamat email masing-masing dan password masing-masing. Untuk sekolah kita punya alamat e-didik tu dia mesti alias.edidik.edu.my dan password dia hanya ada 2 saja. Untuk yang kohort yang pertama tu semua password cikgu adalah sama, iaitu P huruf besar alias ssword.2019. Yang untuk cikgu-cikgu yang baru, cikgu-cikgu dapat password cikgu ialah Cikgu Aman Kacak 2021, tak silap saya. Okay.
kalau boleh buat masa sekarang ni cikgu jangan tukar lagi cikgu punya password tu. Kerana kalau ada apa-apa masalah, saya dengan cikgu Mazlana boleh bantu. Nanti bila semua dah stabil dah, cikgu nak tukar ke password cikgu, cikgu boleh tukar. Okey, kita sambung terus. Macam mana kita nak login? So selalunya saya akan klik saja dekat gambar Google ni. Kat atas ni, cikgu tengok dekat atas URL ni, saya type sign in. Okay, sign in. Okay. Cikgu Farah hang ke? Saya take over lah sekejap. Okey. Sekejap ni lah. Okey, Saya terlog out tadi. Okey, so Cikgu Farah nak sambung ke macam mana? Saya stop sharing. Okey, saya sambung. Okey. Okey. Dah. Okey, saya mula balik tadi, masuk incognito. Okey, sign in. Okey, cikgu tengok macam saya ni tadi, saya tak boleh nak log out bila saya log out sebab saya masuk Google Meet ni guna email EDD saya ni. So dekat bahagian tepi ni cikgu boleh klik di sini, cikgu sign in. Dia akan minta cikgu punya password dan juga cikgu punya ID. Tak apa, saya share screen sekejap. Okey, nampak ke? Nanti nak Cikgu Farah respon. Okey, nampak. Okey, sekarang kita masuk, ni yang Google lah yang kat depan tu kan. Macam semua orang dapat macam kita mula balik tadi. Okey. Lepas tu kita masuk incognito. Masuk new incognito window tu ke? Ya betul, masuk new betul, incognito. Okey, masuk new incognito window. Okey, nampak Cikgu Farah? Nampak? Okey. Dah gerak dah. Pergi new nampak incognito. Dah? Ni nampak ke? Ni untuk nak enter. Nampak? Nampak ke? Ya, nampak. Boleh teruskan. Saya nampak. Cikgu lain nampak tak? Sign in dekat mana? Nampak. Sign in dekat Google. Nampak. Ya, sign in dekat Google. Sign in dekat Google. Sign in Google account ke? Masuk terus. Ya, sign in Google account. Okay. Okay, bila sign in Google account tu, dia akan minta ID cikgu. Cikgu type lah yang alamat email yang cikgu semua dapat tu kan. Nama cikgu .keb3047 alias eddate.edu.my. Password cikgu ada yang password dia P huruf besar alias ssword.201. Nampak ke Cikgu Farah? Ya, nampak Cikgu Mazlana. Teruskan. Okey, type kita punya email. Saya masuk email saya lah, boleh? Ya, boleh. NT. Okey. eddate.edu.my. Next. Uish. Ada ejaan. Oh, ada titik. KEB 3047 tak ada. Ya, tak ada. Ada dot. Okay, di sini ada dot saya punya email. So, saya kena masukkan dot jugalah. Okay, password dia. Dalam list yang saya share kat cikgu-cikgu semua tu dah ada. Password kita semua sama. Ada 2 jenis password je. Saya kena check dulu. Saya pun lupa. Saya rasa yang ni kebanyakan cikgu-cikgu boleh buat dah kot ni. Password. Okey, betul ke password ni semua orang sama kan? Ya, semua sama. So saya akan masuk. Okey, so ada keluar macam ni Okey, confirm lah. Okey. Nampak Cikgu Farah? Okey, sekarang cikgu dah masuk. Ya, nampak. So
So, cikgu akan dapat masuk ke paparan ni. Cikgu pergi ke bahagian drive cikgu. Kat mana cikgu tengok penjuru atas sebelah kanan yang ada 9 titik tu. Cikgu klik situ, dia akan keluar. Dia akan keluar tu drive, Gmail, account. Pilih drive dahulu. Okay, pilih drive dahulu sebab kita nak buat folder kita dulu. Okay. Bila cikgu dah masuk folder drive cikgu ni, cikgu pergi ke share with me. Sebab cikgu berkongsi folder dengan folder induk yang di bawah admin. Okay, cikgu pergi share with me. Cikgu cari folder yang ada nama cikgu. Okay, cari yang ada nama cikgu. Number tu macam tu. Contoh dia Puan Berzana, next scroll sikit boleh tak? Cikgu tak nampak kot je. Macam mana? 52 Puan Mazlana. Folder cikgu pun akan ada nama cikgu. Sama macam sebelum ni kita buat tu. Okay. Dan buka folder cikgu tengok akan ada 18 subfolder dalam tu. Hari ini kita akan fokus subfolder number 13 dahulu. Dalam siri-siri ke depan nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak takbir 18 file ni. Kita nak masukkan maklumat-maklumat dalam 18 file ni. So hari ini kita akan fokus dalam folder 13 dahulu. So masuk folder 13, macam ni Cikgu Marzliana dia dah masukkan dah. Ini yang cikgu kena buat. Cikgu kena buat 2 folder baru. Kalau cikgu-cikgu lain, cikgu masuk, cikgu akan nampak ERPH cikgu tahun 2020 tu. Lepas masuk drive, kita klik mana? Share with me. Cikgu akan nampak macam ni. Ini view dia list. Kebanyakan cikgu ada yang view, kat mana nak tukar view ni, cikgu tengok dekat belah kanan atas yang nampak tak kotak-kotak ada 6 kotak tu, itu nak change view. Ini view bentuk list. Masuk drive, masuk share with me cikgu Lim. Okay. Cikgu Farah sekejap ya, saya tengah nak move balik. Okay, tak apa. Kita tunggu sekejap sebab kita nak tunjuk step by step balik semua kan. Nampak masa ERPH. Nampak masa ERPH minggu ke-49. Cikgu Lim jumpa tak folder Cikgu Lim? Ya, jumpa. Klik ERPH. Klik masuk folder Cikgu Lim tu akan ada 18 folder dalam tu. Kemudian Cikgu Lim klik folder 13. Macam sekarang ni Cikgu Marzliana dia dah klik folder 13 dia. Sana. Okay. Start kat Farah nah. Okay. Saya nak keluarkan ni dulu. Baik. Tunjuk step by step. Nampak Mazlana punya muka. Sekejap ya. Nampak you punya muka, Ma. Yang share ni tak nampak? Yang tengah share ni nampak tak Cikgu Lim? Yang 18 folder tak nampak Cikgu Mazlana punya muka. Mana ada? Ini kan nampak file. Nampak folder Cikgu Lim. Lain kot. Mana nampak muka? Yang tu apa Cikgu Lim? Cikgu Lim buka ERPH kot tu. Tapak ERPH. Ya, betul. Bukan tak buat tapak ERPH. Mana ada nampak muka Cikgu Lim ni apalah. Confuse saya. Okay, saya boleh. So, Okay, cikgu, saya ulang balik sekejap. kita mula balik. Okay, mula balik. Okay, bila cikgu buka yang ini, pergi kepada share with me di sebelah kiri ni. Okay, cari folder yang ada nama kita kan? Betul. Okay, saya klik. Kemudian pergi ke folder 13. Betul. Okay, betul. Okay, kemudian ada yang ERPH tahun lepas ni semua. File ERPH 2020. Cikgu-cikgu pun akan nampak macam ni juga. Akan ada semua file-file ERPH cikgu tahun 2020. Betul cikgu? Okay, kalau siapa yang buat bersama-sama kami sekarang memang akan nampak macam ni lah. Siapa yang tak buat just tengok nanti boleh ingat saya. Step ni senang je. Ini view. Ada yang kata pasal pun tak sama dengan Cikgu Mazlana sebab dia bentuk saya tekan di atas ni. Saya buat bentuk list. Nah, cikgu macam mana nak tukar ni kat atas lah sebelah kanan. Kat atas tu. Saya cadangkan lagi untuk cikgu drag tu, cikgu buat dalam bentuk list. Senang untuk drag. Inilah kat atas ni, klik je.
View, cikgu pilih dalam bentuk list dah, dia akan nampak macam ni. Senang cikgu nak drag bila cikgu buat folder baru. Okey, cikgu perasan tak kat atas tu ada 01 ERPH 2020 dengan 02 ERPH 2021. Ini adalah dua folder yang cikgu kena buat. Macam mana nak buat folder? Right click. Cikgu boleh guna cara right click. Okay, right click, keluar ni, new folder. Ataupun sebelah kiri ni ada new folder, new. Tak boleh. Right click juga. Okay, right click. Okay, new folder ni lah. Betul Cikgu Farah? Betul? Okay. Masuk new folder tu. Kita try buat satu folder. Baik. Dia akan keluar macam ni ya cikgu. Cikgu rename di sini. Okay. Cikgu boleh buat kaedah yang sama macam Cikgu Mazliana buat tu. Remove dulu. Remove dulu. Sekejap. Okay. Right click. Okay. New folder. 01. 01 2020 kot Cikgu Mazliana. Oh, sorry. Okay. So, create lah. So, akan ada lah folder tahun 2020 dalam cikgu punya drive tu. Apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak masukkan semua bahan-bahan ERPH kita daripada tahun 2020 ke dalam folder ERPH 2020 tu. Kita nak kemaskan kita punya drive ni. So, kita boleh guna kaedah drag, highlight, kemudian kita drag masuk dalam kita punya folder 30 tu. Macam yang Cikgu Mazliana buat ni, dia highlight lah. Dia highlight, select semua. Kemudian nanti guna cursor ataupun mouse cikgu tu, cikgu klik dekat dia. Jangan lepas lah. Jangan lepas, drag masuk sampai folder cikgu tu dia ada folder 48. Dia menyala. Ya, kita sampai folder 48. Ya. Okay, cikgu tengok Ni cara guna mouse kan? Klik jangan lepas. Okay. Kanan dia juga. Klik kiri. Klik kiri, jangan lepas. Drag sampai ke bawah. Bawa mouse tu sampai ke bawah. Kalau nak guna keyboard, cikgu tekan shift. Cikgu klik satu dulu file. Kemudian cikgu tekan shift. Cikgu tekan je anak panah ke bawah. Dia akan select. Ya, lagi cepat. Ya. Satu lagi cara lah. Okay, select di atas ni satu. Tekan shift, jangan angkat. Okay, tekan shift, jangan angkat. Kemudian nak panah ke bawah. Bawa sampai ke bawah ini. Okay, tekan shift. Okay, sampai sini, klik. Okay, dah. Macam tu juga lah. Okay, Cik Mazliana tunjuk macam mana kita nak drag masuk dalam folder tu. Drag tu, cikgu klik sebelah kiri, jangan lepas. Bawa saja semua ni. Nampak tak macam tu? Bawa pergi ke folder yang pertama ni. Kemudian baru lepas mouse sebelah kiri. Okey. Dia ambil masa sikit lah. Sebab kita punya file banyak, dia ambil masa. Dia akan tanya move to ke sini ke? Kita akan kata yes. Dia tak ada, dalam drive dia tak ada konsep copy paste yang tu dia move. Dia gerakkan, kita gerakkan file. Dia akan keluar macam ni. Okay, change who has access. Okay, move lah. Okay. Dia ambil masa sikit lah sebab file kita banyak kan, 48. Kejap ya, ada panggilan pemenceri. Boleh. Sekejap, saya kena. Okey, boleh sekejap. Saya kena approve tu. Sebab saya tengah bentang slide nanti. Sebab Cikgu Farah tak boleh nak present tadi. Sudah mula. Okey, boleh? Ana cikgu iklan sekejap. Sekejap ya, golongan pentadbir nak masuk. Okey, boleh nampak ya? Cikgu Farah nampak sekarang ke? Ni cikgu punya, nampak. Cikgu punya drive dah bersih dah cikgu, dah kemas.
Okay, hanya ada 2 folder dalam tu. Dalam kita punya folder 13 ada 2 subfolder. Hilang pula. Ada 2 subfolder iaitu subfolder ERPH 2020 dan subfolder ERPH 2021. So tahun ini yang kita nak buat ERPH kita ni, kita akan buat dalam folder ERPH 2021. So kalau kita klik sekarang ni, folder ni kosong, tak ada benda lagi. Tapi Cikgu Mazrina dah bubuh dah kot? Ya, saya dah bubuh dah. Boleh tak saya tunjuk? Okay. So macam mana kita nak masukkan template ERPH 5.0 tu? Saya dah share dah kat cikgu semua melalui email e-didik cikgu. Kalau cikgu dah berjaya masuk email e-didik cikgu, cikgu pergi ke inbox dia, mail dia. So Sekejap ya, boleh kita pergi ke Sekejap. Ada pentadbir nak masuk. baik-baik. Okey, sekejap ya. Okey, dah. Siap dah. Okey, selamat datang kepada para pentadbir SMK Datuk B.J. Setia ya. Okey. Okay, saya ulang sikit lah. Sekarang kita, the next step is kita nak download template ERPH. Kepada pentadbir-pentadbir yang baru masuk tu, saya rasa untuk login email tu tak boleh ada masalah. Kalau nanti saya dan Cikgu Mazrina akan buat satu lagi sesi dengan pentadbir kerana kita nak tengok macam mana nak isi borang semak tu. Waktu tu kita akan ulang sekali lagi. So hari ni kita sambung dulu. Tadi kami dah selesai untuk kemaskinikan folder peribadi guru. Okay. Di dalam folder 13 iaitu folder RPH, cikgu dah buat subfolder untuk tahun 2020 dan 2021. Sekarang ni kita nak buat macam mana kita nak download ataupun kita nak masukkan template ERPH 5.0 dalam kita punya folder 2020 ni, sebab kita nak buat semua nanti dalam folder 2021 ni. So kita pergi bahagian atas tu, cikgu nampak ada 9 titik tu. Ada pentadbir masuk ni. Cikgu Azhari. Okey. Okey ni. Okey, cikgu pergi tengok kat ada 9 titik kat atas kanan tu. Klik kat situ. Okey, sebelah profil ya cikgu. Nampak tak Gmail? Cikgu klik Gmail tu. Dan cikgu akan nampak email yang admin sekolah dah hantar dekat cikgu. Master ERPH MPGSM version 5.0. Okey, cikgu buka, ada arahan ringkas sikit dalam tu. Cikgu klik saja link tu, yang master tu. Kak Farah terima email itu. Macam mana Vanita? Saya tak terima email yang Kak baru buka tu. Email tu Vanita kena ambil dalam DBS Santai Vanita. Saya dah share list dia dalam tu. Oh, dalam Telegram lah. Dalam Telegram DBS Santai ya. Okey. Okey. Okay, Cikgu Mazrina, kita boleh sambung. Okey, lepas tu? Klik master ERPH tu. Okey. Dah So, keluar. cikgu tengok keluarlah template yang kita akan guna tahun ini, iaitu template ERPH version 5.0. Sebelum kita boleh edit apa-apa dalam ni, okay, kita kena make a copy dulu sebab Ni sekarang ni cikgu tak boleh buat apa-apa kat sini sebab view only. Okay, view only. Macam mana nak make a copy? Cikgu pergi ke file. Tu nampak tak file? Kat atas penjuru kanan, penyebelah kiri atas. Okay, klik file. Pilih make a copy. Klik make a copy. Okay, dekat sini cikgu rename siap-siap. Kat atas ni, tak mau bagi confuse kan. Kalau saya rename siap-siap lah M1 ERPH. Okay. Macam ni. Lagi satu saya nak pesan, bila kita rename kita punya file ERPH ni cikgu punya kaedah dia kena sama untuk setiap file. Kalau tak sama nanti susunan dia punya ERPH dalam cikgu punya subfolder tu dia lari. Kalau cikgu space yang bila kita make copy tu pun tajuk dia tu pun kita kena space juga.
Tahun lepas ada yang mai jumpa saya cakap pasal apa file saya lari-lari nombor 1 duk atas, nombor 9 duk bawah. Sebab kaedah penamaan file tu berbeza, dia jadi berbeza, dia tak ikut. Contoh macam ni cikgu ya. M1 saya ada space ERPH ada space Marzuliana. Ni untuk minggu yang pertama. Jika minggu kedua hanya ubah dekat sini saja M2 macam tu. Ya, Yang lain kita semua sama. Okey, contoh jika kita tulis minggu 1 ni, dia kemudian diikuti dengan tarikh, maka kena ikut semua ada tarikh. Nama folder tu semua kena sama macam itulah. Okey. Cikgu perasan tak lepas kita dah rename ni, dekat bawah tu ada dia tulis folder my drive. Sebenarnya dia tanya kita nak simpan Dalam kopi. ni tak ada, dalam gambar tak ada. Tak ada apa dalam gambar tu Cikgu Naimah. Tak ada yang ditunjuk tu lah. Nampak view only Marzuliana ni je. Cikgu Naimah kena klik file kat atas tu Cikgu Naimah. Klik Klik dah file. dalam ni. Klik dah. Tak, maksud dia dalam yang ditunjuk ni, yang apa Farah dengan Marzuliana bagi ni, nampak muka Marzuliana je lah. Tak nampak nampak yang master ni je lah. Okey, Tak macam nampak ni. yang, Line Cikgu Naimah kot tu. Orang Cikgu semua lain okey nampak ke? yang sama. Okey. Cikgu lain Saya ulang ya, Okey. klik pada file, nampak ke sini? nampak? Nampak. Okey. Habis Nampak make dah a kat copy. sini. Okey, make a Make a copy. copy. Buat dah. Okey. Satu. Ni saya bagi dummy saja ya, maksudnya saya reka je lah. Letak nama saya dulu. M1 Marzuliana contoh. Okey, Cikgu Farah teruskan folder macam mana? okey. Dia akan tanya kita nak save make a copy kita ni di mana. Kita nak bawa kita punya ERPH punya template ni ke dalam folder yang kita buat tadi, yang tahun 2021 tadi. So macam mana? Cikgu klik drive tu. Okey. Nampak tak bahagian atas tu my drive? Cikgu klik anak panah dia kat tepi tu. Yang ni kita kena pelan-pelan. My drive ke share with me? Share with me. Share with me. Okay, pergi dekat share with me. Cikgu akan nampak folder nama cikgu. Cikgu klik sekali lagi. Anak panah dah. Anak panah kat tepi tu. Kat sini cikgu cari folder 13. Klik dekat tepi dia sekali lagi. Dan cikgu cari folder ERPH 2021. Klik dia dekat tepi. Cikgu tulis, klik bahagian bawah ni select. Maksudnya kita nak pilih di situ dan klik OK. Tak nampak apa. Aduh. Ulang balik. Okey, jap. Tak ada masalah. Tak nampak apa. Tak apa, Cikgu Naimah Dah. seorang pun yang tak nampak apa ke orang lain pun tak nampak apa. Terus respon saya. Nampak tapi ulang balik. Okey, boleh. Yang Dengan kami saya buat nampak. buat. Okey. Saya Tapi rasa tak Cikgu Naimah ada masalah dengan line tu cikgu. Tak apa, jangan risau. Nanti saya akan masuk ni dalam YouTube ya Cikgu Marzuliana. Ya, YouTube. Cikgu Naimah boleh follow nanti dalam YouTube ni. Kak Farah, Ya saya Cikgu Wanita. Kak Farah memang saya tak terima email yang apa 5.0 tu. Oh tak masuk okey. Tak masuk. Nanti lepas habis banking ni akak akan bagi dekat Wanita, boleh? Okey. Okey, thank Masuk you. balik lah. Tak jumpa cari. Masuk balik dekat tak santai. Tak jumpa pun. Apa yang tak jumpa? Itulah yang ni file Kak Farah boleh tak tunjuk daripada tu, Kak masuk Farah? balik semula. Kejap Masuk ya. dari santai. Gmail. Okay. Boleh tak masuk semula dari Gmail mana yang master ni, dari mana? Boleh. Boleh kejap ya. Okey. Kita mula dekat drive dah. Okey, sini Cikgu Marzuliana betul. Okey tu. Okey, daripada sini ya. Bila semua orang dah buat folder ni semua, sekarang kita nak ke Gmail kita. Kita klik. Sebelum tu Cikgu Farah, sekejap kita semak dulu yang 20 tahun 2020 ni, pastikan semua file kita dah masuk. Tahun 2020 punya. Okey. Yang kita nak ambil ni adalah tahun 2021. Okey. Okey. Teruskan Cikgu Farah. Kita balik, kita nak ke Gmail kita. Kita klik yang ada 9 dot dekat atas sebelah kita punya profile tu. Klik situ. Pergi ke Gmail. Boleh ke Cikgu? Klik Okey, Gmail. boleh. Okey. Dah masuk Gmail kita, cari email yang saya hantar. Kalau siapa yang tak dapat email macam Cikgu Wanita tadi, tolong bagi tahu saya lah. Ada tak sampai lah tu. Nanti saya akan hantar sekali 18 lagi. Januari tarikh. Okey. Bila dapat email tu, buka email tu, klik Klik je. file master ERPH tu. Dan akan masuk ke template yang master ni.
template master ni kita kena tahu kita tak boleh apa, tak boleh edit, tak boleh apa sebab dia view only. So macam Kat mana atasnya tulis only. kita nak. Okey, Cikgu Tila pun tak dapat. Okey, nanti saya hantar balik. Pergi dekat file. Okey, make a copy. Sekarang kita rename file kita di sini. Kita kena buat catatan sikit ni, Cikgu Sabrina, Cikgu Tila dengan Cikgu Vanita ni. Okay. Sampai sini nampak? Sampai sini boleh ikut. Cari, kita nak bawa ke mana template tu. Kita ke drive, klik drive. Klik share with me. Okay, share with me. Cari folder kita. Cari folder kita, masuk folder 13. Kemudian masuk folder RPH 2021. Klik select, pilih select dan klik OK. Untuk cikgu-cikgu yang tak dapat template ni nanti, saya akan share link template ni dalam DBS Santai. Cikgu boleh klik terus daripada situ dan ikut saja langkah-langkah yang sama macam saya dengan Cikgu Mazlina tunjuk ni. Make a copy, rename, dekat drive tu pilih tukar ke share with me. Masuk folder kita, masuk folder 13 dan masuk dalam folder 2021. So sekarang template ni kita dah boleh edit sebab dia dah ada dalam kita punya folder ERPH 2021. Ini dah jadi kita punya. Okay, yang tadi tu yang master yang kita share dengan semua orang, yang ni yang kita punya, kita dah boleh edit. So untuk edit ni saya akan serahkan kepada Cikgu Mazliana untuk terangkan features-features yang terbaru yang ada dalam ERPH 5.0 ni kerana ada penambahbaikan. Jika ada masalah di SKP yang tak ada ke apa, kita akan bincang di sini dan saya akan bagi cara macam mana kita nak buat untuk kita masukkan di SKP kita. So saya serahkan kepada Cikgu Mazliana. Okey, baik, terima kasih Cikgu Farah. Okey, apa-apa nanti yang tersasul ke apa, Cikgu Farah bantu ya. Okey, baik. Cikgu-cikgu semua akan dapat paparan seperti ini, nampak muka saya kan sebab saya dah edit. Okey, baik. Bagaimana cikgu nak tukarkan gambar cikgu? Okey, pertama klik ambil cursor, okey. Mouse ni klik pada sel, ini kita panggil sel kat gambar ni, klik pada gambar tu. Cikgu tekan button delete di keyboard. Macam tu. Okey. Guna button delete di keyboard, okey, klik je delete tu. Okey, kemudian dia akan hilang lah. Okay. Yang ini tak perlu cikgu ubah apa-apa sebab kita ke arah TS25 sekolah. Okey, jadi template ni memang saya dah masukkan. Okey, boleh cikgu? Kemudian logo sekolah pun sama. Okey, saya dah masukkan logo sekolah. Kemudian nama sekolah pun sama. Okey, tak perlu ubah apa-apa lah. Yang perlu ubah lah nama lah, nama sini. Okey, cikgu edit lah nama cikgu. Macam mana nak edit? Double klik di bahagian nama ni, double klik. Okey, cikgu type lah nama cikgu. Farahida contohnya. Macam itulah. Okey, Farahida Kamilia. Contoh. Ini contoh sahajalah. Okey, jadi bagaimana nak masukkan gambar pula di sini? Nama dah kita ubah. Okey, gambar pula. Okey, klik di bahagian sini. Okey. Kemudian cikgu-cikgu pergi ke bahagian atas ni. Okey, bawah di atas ni ada insert. Okey, klik insert. Okey, pergi di bahagian bawah ada image. Okey, jadi klik image in cell. Okey, boleh cikgu setakat ni? Image in cell tu maksudnya kita nak gambar kita duduk dalam sel tu. Masuk dalam sel tu. Ya. Okey, kalau image over cell maksudnya image tu ada di atas sel tersebut, dia boleh bergerak-gerak. Okey, ya, ini image in cell, kita klik saja. Okey, kita pilihlah gambar yang ada dalam kita punya komputer ataupun dalam kita punya kamera, kita nak ambil kamera terus dengan muka kita pun boleh. Okey, yang ini saya ajar guna upload lah. Okey, browse. Contoh ni saya ambil Cikgu Farah kan. Okey, kebetulan ada gambar Cikgu Farah ni.
Oh, gambar yang kau Muka tadi lah. Okey, sekejap ya. Kat mana saya simpan? Okey. Okey. Open. Okey, dah masuk macam ni. Ini contohlah. Cikgu boleh dapat? Okey, cikgu ada yang tertanya, okey macam mana nak buangkan background belakang ni nanti PM tepi. Saya ajar kemudian lah. Kadang gambar kita ni belakang ada corak-corak dan sebagainya kan. Okey, ni gambar Cikgu Farah lah. Okey, yang lain semua dah sama. Okey. Baik, untuk cikgu-cikgu yang dah terima template ini, di bahagian tepi ini cikgu dah akan lihat ada Isnin, hari Isnin, bermula Isnin. Okey, Selasa, Rabu, Khamis dan juga hari Ahad. Yang ini asalnya kita kumpulan A, okey, kita bermula dengan hari Ahad tetapi berdasarkan apa yang Cikgu Farah dah buat tahun lepas, okey, saya ikut sahajalah sebab kita hantar RPH kita pada hari Khamis dan diikuti dengan hari Ahad yang seterusnya, betul? Okey, Betul je. jadinya okey, saya dah ubah template ini menjadi hari Isnin lah pada permulaannya, okey. Baik, yang bagi template yang baru ini, versi 5.0 ni, okey, cikgu hanya ubah tarikh di template yang pertama ni sahaja. Tarikh yang utama ni sahaja, klik contohnya nak ubah tarikh pada 25 hari bulan, hari Isnin. Okay, next minggu contohnya. Okay, cikgu klik 25 hari bulan, dia akan automatik tukar minggu di atas ni. Yang ni automatik. Okay, cikgu tak perlu type lagi. Macam tahun lepas mungkin kena type dan sebagainya kan. Okay, untuk minggu ni dia auto generate. Okay, ni sebab kita nak mula dengan minggu pertama, saya dapat klik balik. Okay, klik pada 18 hari bulan. Okay, hari Isnin lah. Okay, ikutkan Isnin ni kemarin lah. Okay, kenapa mula dengan hari Isnin? Okay, sebab kita nak ikut susunan untuk next minggu yang akan datang, hari yang sama lah. Okay, walaupun minggu ini kita bermula kelas pada hari Rabu. Okay, jadi hari Rabu barulah kita isi ikut jadual semasa kita. Okay, berdasarkan makluman yang Cikgu Farah bagi tahu saya, minggu ini kita isi bagi guru-guru yang tingkatan 5 ada 2 jadual waktu kan. Satu jadual anjal dan juga satu jadual untuk tahun semasa. Apa yang perlu cikgu buat adalah isi maklumat jadual waktu ini ikut tahun semasa. Betul Cikgu Farah? Ya, betul. Ya, ikut tahun semasa. Okey, contohnya cikgu kena setkan dulu dari bahagian menu sama macam tahun lepas juga. Okey, saya ambil contoh lah. Untuk hari Rabu ni mungkin saya ada kelas. Oh, ni nama Cikgu Farah tapi boleh letaklah Cikgu Farah ya. Kami saja. Dia dummy je tu. Okay, 5 UMK. Kemudian pukul 8 pagi sehingga pukul 9.30 contoh. Okay, subjek. Ini nampak tak cikgu? Bila saya klik subjek dia akan loading. Okay, saya klik subjek dia akan lambat nak keluar. Sebab ada semua subjek. Ni pun sama. Nanti kita akan belajar satu persatu bagaimana nak keluarkan subjek yang kita tak ajar. Okay, contoh. Kita ambil subjek sains. Okay, kemudian ni pun tunggu loading dulu bagi habis. Okay. Baru kita klik balik. Okay, tingkatan 5 contohnya. Okay, tingkatan 5 tahun semasa tak ada 5 UMK lah kan? Sepatutnya Cikgu Farah? Ya saya, tak ada. Okay, kena ubahlah ni segi data ni kena ubah. Ada bawah tadi cikgu saya dah masukkan. Cikgu scroll bawah lagi ada. Oh, tak ada ni. Tak ada tu. Boleh bagi Cikgu Farah? Okey, tak apa. Nanti kita kena cikgu masukkan Ni ada 5 SK2 ada dah. 5 SK2. Okey, contoh 5 SK2. Okey, sebab tahun ni tak ada lagi UU tu kan? Ya, tak ada. Okey, contoh saya ada 2 kelas. Okey, hari Rabu saya ada 2 kelas dengan 4 SK3 contohnya. Kata 4, okey pukul 10, pukul 11.20 sehingga pukul 12.20 contoh. Okey. Okay, subjek sains juga. Okay, ini depends pada mata pelajaran cikgu lah. Okay, ini pun sama tunggu loading bagi habis baru dia keluar. Okay, tingkatan 4. Okay, baik. Cikgu pada hari Rabu ni
Okey, jika cikgu hanya ada 2 kelas saja. Okey. Okey, jadi maka pada hari Rabu di bahagian bawah ini, cikgu klik pada hari Rabu, dia akan wujud 2 kelas lah sama macam tahun lepas. Okey. Kelas pertama, kelas kedua, okey, dia masuk dah siap-siap. Okey, kemudian ada kelas ketiga ni kosong. Contohlah cikgu kata, tak naklah kelas ketiga ni kita ada 2 kelas saja. Pergi bahagian menu tadi, okey, untuk template kali ni kita boleh hiddenkan yang untuk 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni supaya tak ganggu. Contoh, okey, saya pergi dekat atas ni, bahagian atas. Dia ada bilangan, okey, bilangan ERPH. Contoh pada hari Rabu ni saya hanya ada 2 saja. So 2 saja saya klik. Okey, 2. Okey, continue. Cikgu boleh ikut ke? Takkan boleh ikut cikgu? Cikgu lain yang tak boleh respon, kalau nak respon, just unmute dan respon je. Okey, jadi klik email kita. Okey, ada zairi.gg ni, okey, admin ERPH ni, allow saja di bahagian bawah. Okey, itu saja. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita klik dekat ERPH ni, bilangan hari dia ada 2 saja kita punya bilangan ERPH, maka di bahagian hari Rabu ini dia akan ada sampai 2 sahajalah. Okey, sekejap. Saya kena refresh balik. Okey. Nanti refresh balik ya. Okey, bahagian menu ni sama juga, cikgu isi macam biasalah. Rabu, Khamis, kemudian hari Ahad minggu hadapan. Okey. Dia cakap off mikrofon dah sakit telinga lah. Siapa yang on on? ya? Sekejap kita tengok siapa yang on. Okey, dah mute dah. Okey, baik. Kita sambung Cikgu Farah. Okey, bagi template yang terbaru ni cikgu, okey, di bahagian atas ni ada kehadiran. Okey, jadi cikgu boleh letak kehadiran lah. Okey, jika ada PDPC tidak dapat dijalankan kerana, cikgu klik kerana. Okey, cikgu letak cursor di bahagian anak panah ni, di sini ada nota catatan. Okey, nota catatan ini, okey, cikgu klik dan cikgu type sahaja di bahagian ini kerana apa? Okey, kerana menghadiri kursus. Contoh ya, okey. Kemudian klik di luar saja. Okey, di sini nampak macam PDPC tidak dapat dijalankan kerana macam tak ada apa-apa kan. Tapi di sini dia ada nota catatan, jadi pihak pentadbir dia akan nampaklah di sini. Okey. Baik, seterusnya yang ini macam biasa juga. Okey, cikgu hanya klik sahaja. Okey, dia punya tema. Okey, kemudian diikuti dengan tajuk sama macam tahun-tahun sebelum ni. Okey, cuma di sini disebabkan sekolah adalah TS25 pada tahun ini, okey. Jadi pada bahagian objektif pembelajaran ada kriteria kejayaan. Okey, template baru ini ada kriteria kejayaan. Maksudnya apa yang murid dapatlah. Okey, lebih spesifik di sini. Okey, mungkin cikgu-cikgu dah diberi pendedahan bagaimana menulis objektif pembelajaran mengikut kriteria kejayaan ni lah. Okey, dalam TS25 ada kriteria kejayaan. Okey, aktiviti macam tahun sebelum ni juga, sama je yang lain. Okey. Bahagian refleksi, okey, sama juga akan automatik masuk. Okey. Jika kita menulis di bahagian objektif pembelajaran. Okey. Itu sahaja Cikgu Farah yang untuk setakat ini. Okey, sampailah hari Ahad sama juga. Baik, apa yang berbezanya adalah untuk tahun ini, bagi guru yang mengajar pendidikan Islam. Ada tak cikgu yang mengajar pendidikan Islam ni? Ustazah ada ke dalam ni? Ustazah Azia ada dalam tu. Ustazah Azia, respon saya. Ada. Okey, bagi pendidikan Islam, okey, tahun sebelum ni pendidikan Islam dalam tulisan Rumi ke Jawi yang Ustazah buat? Jawi. Dalam Jawi, okey. Bagi tahun ini, okey, dia ada dalam tulisan Jawi dan tulisan Rumi. Okey, jika cikgu pilih dalam pendidikan Islam dalam Rumi memang tak akan wujud tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, untuk pendidikan Islam kena cari dalam tulisan Jawi. Okey, kena cari dalam tulisan Jawi pendidikan Islam, barulah dia akan keluar. Okey, list di bahagian tepi ini pendidikan Islam tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, ada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jika cikgu pilih untuk pendidikan Islam dalam tulisan Rumi,
Okey, dia tak ada yang tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sebab dibahagikan pendidikan Islam kepada PIMA, pendidikan Islam PPKI dan pendidikan Islam PVMA. Okey, vocational pendidikan khas itu semua tu. Okey. Jadi untuk sekolah menengah harian kita pilih pendidikan Islam dalam tulisan Jawi automatik pada hari Rabu. Kita tengok hari Rabu ya. Kejap ya, untuk pendidikan Islam dia akan auto generate dalam tulisan Jawi. Okey, yang ni bukanlah sains ni. Okey. Ini kita delete saja. Okay, dia update. Okey. Dia akan keluar dalam tulisan Jawi. Contoh, okey. Okey, ini boleh pilih lah. Contoh ni tingkatan 5 lah. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Adakah sama Ustazah macam tahun lepas dan tulisan Jawi juga? Adalah cuma reflection tu tulis Rumi. Oh, reflection tulis Rumi. Sebab nak tak Jawi tu dia tak tu kan. Campur ada dia. Yang ni lagi okey kot. Objektif pembelajaran ni. Ustazah depa campur guna depa ada database depa sendiri, depa copy paste. Okey, contoh Ni nak buat Jawi semualah tak apa. Tahun ni boleh. Jadi semua, jadi Ustazah pilih di sinilah dekat standard kandungan standard pembelajaran tu kan dalam Jawi kan. Jadi Ustazah boleh copy paste lah. Betul tak? Ya. Copy di bahagian sini pun sama lah. Ya, samalah. So bila kita copy paste dia akan jadi macam ni. So bagaimana nak bagikan dia satu row ni, select semua ni sampai hujung. Dekat atas ni dia ada merge cell, tekan merge cell. Okay, dia akan jadi macam tu lah. Ini select sampai hujung ini caranya. Kemudian ada merge cell kat atas ni. Okay. So bila Ustazah dah copy paste ini, cuma di sini kena ubah lebih spesifik. Okay, dia akan wujud di bahagian refleksi. Jadi Ustazah tak perlu tulis Rumi lah. Boleh ke? Okey, boleh. Okay, jadi dia akan jadi Jawi lah. Sebab ada yang cikgu dia mengajar pendidikan Islam, dalam masa yang sama dia mengajar subjek lain juga. Dia mengajar PJK contohnya. Jadi di atas ni RPH dalam tulisan Jawi, untuk subjek PJK Rumi lah macam biasa balik. Okey, itu. Okey, kemudian bagi bahasa Cina dan juga bahasa Tamil juga boleh pilih lah. Memang dah dimasukkan dalam RPH lah. Nanti boleh pilih di sinilah. Baik, kemudian satu lagi nak diingatkan kepada cikgu, cikgu jangan delete row. Contohnya cikgu nak kosongkan yang ini. Nak kosongkan di bahagian ini, cikgu select semua, nak kosongkan. Cikgu jangan right click, tekan delete row ni, ini tak boleh. Sebab nanti habis semua formula dan cikgu kena buat semula daripada asal. Yang ini kalau nak kosongkan ini hanya tekan delete button di keyboard. Okey, macam tu sahaja. Pendek kata, dekat bahagian menu ni cikgu jangan delete ataupun type. Cikgu hanya guna function dia je. Even untuk yang subjek tu, memang cikgu jangan type subjek cikgu. Cikgu cari dalam dia punya pull down menu tu. Kalau cikgu type, dia akan konflik dia punya formula tu. Betul tak Cikgu Mazlana? Ya, betul. Dia akan konflik menu. Dia punya bahagian menu lah. Cikgu Julia. Ya. Cikgu Julia, saya Cikgu Chong nak tanya Ya. yang kelas bahasa Cina tu dia ada gabungan kelas kan? Jadi Ya. macam mana nak letak nama kelas tu? Cikgu Okey. kita tunjuk Macam ada data tu. 2-3 kelas tu. Okey, baik. Macam ni. Okey, sebab cikgu dah tanya. Okey, sebenarnya saya nak ajar pada hari yang seterusnya lah, tapi mungkin esok akan memulakan ERPH. Okey, maka cikgu pergi di bahagian data ni, bagi kelas yang bergabung ya. Bahagian data ni di bahagian bawah, okey. Worksheet di bahagian bawah ni hujung sekali ada data. Okey, cikgu nampak ya. Data ni bagaimana cikgu nak ubah kelas. Cikgu tengok di kolom A. Nama ada kelas, kolom B ada masa, betul? Di bahagian kolom A ini, okey, cikgu boleh tambah kelas cikgu di bahagian bawah sekali di sini. Contoh cikgu ajar kelas apa cikgu? Ya, 4 STC 1, 4 STC 2 dan 4 SK 7. Waktu yang sama ke? Gabungan yang sama. Ya sama Mazlana. Kita slash saja. Okey, part STC 1 cikgu nampak saya buat ni, part STC 1. Okey, kemudian slash part STC 2.
dengan Lagi? 4SK7. STC 4STC2, 4SK7. 4SK7 dengan 4SK7. Ni 4SK7. cikgu kita pun kata ni 2 RBT7 tak ada dalam list. Tu kita kena tambah, kita boleh tambah di sini. Okey, nampak cikgu ni? Okey, saya gabungkan macam ni. Sama juga PJK kan? Ya, Okey, PJ. PJK pun sama juga. Okey, contoh macam ni. Okey, satu lagi kelas apa tak ada tadi? Kelas 2 RBT7. 2 RBT7. RBT7. Okey, letak je macam tu. Okey, itu saja kita tambah bahagian kelas ni di bawah ni. Jika tak ada, kita tambah di bahagian kelas ini. Okey, tadi yang tanya cikgu apa ya? Cikgu Cung. Cikgu Chung. Boleh Cikgu Chung? Boleh. Okey. Jadi kelas lain boleh tambah lah. Okey, jadi macam mana kita nak semak? Kita pergi bahagian menu semula di bahagian bawah worksheet ni. Okey. Kita nak semak ada tak kelas tu lagi? Okey, kita pergi pada hari Rabu. Contoh Cikgu Chung kata dia ajar bahasa Cina ke Cikgu? Ya, bahasa Cina. Okey, tengok di bawah ni dah tambah. 4 STC 1, 4 STC 2, 4 SK 7. Boleh Cikgu? Ni dah masuk 2 RBT 7 tadi ni. Saya nak mencelah sikit Cikgu Mazliana boleh? Ya, boleh. Benda yang Cikgu Mazliana ajak ni dia eksklusif kepada guru-guru. Sebab apa tak ada dalam ni? Sebab bukan semua guru yang ada gabung kelas. Jadi bagi guru-guru yang ada menggabung kelas, cikgu boleh buat sendiri. Cikgu kena buat sendirilah. Cikgu kena pergi ikut cara yang Cikgu Mazliana ajak tadi, pergi ke data dan tambah je kelas mana yang cikgu ada gabung tu ataupun ada kelas yang tak ada dalam tu. Untuk PJ kan ada gabung juga pun cikgu masukkan di bahagian kolom kelas. Bawah sekali. Apa saja yang cikgu masukkan di bawah kolom kelas ni dia akan timbul dekat bahagian menu bahagian tingkatan tu. Bahagian kelas ni lah. Bahagian kelas tu dia akan timbul dekat situ. Sama juga dengan masa. Kalau ada masa yang tak sama macam dekat dalam ni, masa yang ada yang special lah untuk kelas-kelas cikgu kan, cikgu just boleh add on masa tu dekat dalam data juga, tapi di kolom masa. Cikgu pergi bawah sekali, cikgu add dekat bawah tu. Kolom B ni lah, kolom B. Okey, cikgu pergilah ke bahagian bawah sekali, cikgu tambah lah. Contoh, ini dah tulisan Jawi, cikgu tambah di sini lah. Jika ada masa pukul 2 kan, nanti jadual yang itu jadual anjal yang kita ikut dalam ni. Okey, contoh kita ada waktu pukul 1.10 tak ada contoh. Tiba-tiba ada dalam jadual 1.10 kan. Kita tambah sajalah. Okey, so dia akan contoh saja ni. Cikgu Hamid boleh respon sekejap. Cikgu Hamid cuba cek tengok mata pelajaran Cikgu Hamid ada tak dalam di SKP, sebab yang dalam version yang dulu hari tu tak ada kan, saya turun masukkan. Tambah di bahagian ni je cikgu ya. Cikgu Hamid ada ke di talian? Saya nampak ada Cikgu Hamid tu. Cikgu Hamid kena unmute Cikgu Hamid, tak dengar. Oh, tak dengar lagi suara Cikgu Hamid. Cikgu Hamid unmute mic tu dulu. Okey, tak ada respon. Tak ada, okey. Baik, saya sambung cikgu. Okey, bahagian data ini cikgu, yang cikgu boleh edit hanya di bahagian kelas dengan masa. Okey, yang bahagian lain ni saya mohon kerjasama semua cikgu. Cikgu tak perlu buat apa-apa kerana semua melibatkan formula, okey. Okey, bahagian ni semua data, okey. Takut nanti hilang dia punya data lah. Okey. Ada apa-apa lagi Cikgu Farah? Ini masa macam biasa saja. Tengok ada soalan dari Cikgu Junita ni. Untuk sesi petang masa kena tukar ikut yang sesi pagi punya. Masa untuk sesi petang ada Cikgu Farah. Sekejap ya Cikgu Lim, saya nak address Cikgu Junita. Cikgu Junita untuk sementara waktu ni kita ikut jadual di waktu pagi saya rasa kan. Sebab kita PDPR kita semua buat pagi. Mungkin kita akan tanya pentadbir tengok macam mana. Okey, Cikgu Lim tadi ada soalan apa? Ya Cikgu Lim. Ya, tadi saya nak tanya, selepas kita sudah masuk folder master copy yang Zulina cakap tadi, adakah dalam kita punya kita masuk Google, dia kan ada email address kita yang biasa dengan yang dah 5 kan? Ya, adakah email yang itu akan keluar automatik ke atau kita kena buat apa? Sebab setakat saya tadi buka Google saya,
saya ada email biasa saya dengan email dilema. Email didik tak ada di situ kan? Email e-didik Itu cikgu soalan saya. tak ada di situ sebab kita sekarang buka email e-didik cikgu bawah incognito. Bawah. Okey. Jadi kalau Jadi macam mana bila buka biasa kita itu boleh keluar sebab kita nak buat update kan? kalau cikgu nak masuk tak lama, kalau nak Ya, mengelakkan break. cikgu masuk dalam incognito jugalah. Cikgu kena masuk. Kalau nak senang, nanti dalam siri yang satu lagi ni kami akan ajak macam mana nak buat dia punya shortcut ke desktop cikgu. Betul tak Cikgu Mazlana? Ya, betul. Itu lagi senang kan? Bagi Ya, kita. sementara waktu ni Setiap kali nak incognito mahal. kalau cikgu boleh nak buat dalam cikgu punya Google Chrome biasa boleh, cikgu just add account. Ya, boleh. Sekejap saya tunjuk, boleh. Ha, Okey, yang ni ada nak tanya apa-apa dulu tak berkaitan dengan ni, template yang baru ni? Yang lain tu sama saja. Okey, macam setiap hari. Okey. Cuma ada penambahan di bahagian kriteria kejayaan lah untuk TS25. Jadi macam mana nak tulis kriteria kejayaan tu kena refer bahagian kurikulum ni. Lebih spesifik lah, maksudnya kita tulis objektif pembelajaran kan. Guna kaedah ABCD tu lah. Okay, saya harap cikgu faham lah ya. Okay, so saya close yang ini. Ada nak tanya apa-apa berkaitan dengan ini tak? Sebab yang atas ni hanya tukar gambar cikgu dan juga nama. Yang lain ni sama je. sama macam kita buat selalu lah. Ya. Saya nak respon sedikit kepada guru-guru yang tak dapat email template ERPH 5.0 ni. Saya dah share link dia dalam bahagian chat ni. Cikgu boleh copy link tu atau paste dekat cikgu URL, ataupun cikgu boleh directly klik link tu, dia akan bawa cikgu ke template ERPH 5.0. Cikgu ikut saja kaedah sama yang macam Cikgu Mazlana ajak tadi, make a copy, bawa dia ke folder 2020 kita dan cikgu boleh mula buat ERPH cikgu. Okay, thank you Kak Farah, dah dapat dah, ada save dah. Okay. Nak tanya tadi kan masa save tu, lepas tu dia tanya privacy setting, maknanya orang lain boleh view kan? Yang tu kita tak payah kacau kan? Ya saya. Okay, thank you. Saya tak dengar tadi suara. Tak, tadi kan kita dah save kan, ada save dekat 2021. Okay. Lepas tu dah save dia keluar, other people can view your file ni kan. So privacy setting tu kita kena tak payah kacau lah kan. Kalau kita tukar setting dia, orang lain tak boleh view lah. Ya betul. Ya. Tak payah kacau. Okay je. Memang Okay. objektif dia untuk di view oleh orang lain. Baru pentadbir boleh masuk dan view tengok ERPH kita. Okay, thank you. Welcome. Okey, satu lagi sebelum saya lupa, ruangan di bahagian atas ni, cikgu jangan tambah apa-apa ya sebelah lencana sekolah tu, logo sekolah. Sebab ruangan ni adalah auto peringatan minggu mata pelajaran civic bagi BM, BI, Sejarah Pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Okey, nanti dia akan auto masuk dalam ni. Okey, ikut minggu. Okey. Mak ni Kak Azia ni nak tanya. Ya Kak Zia. Yang kelas sekarang ni ada record dia. Kalau kau nak buat bulan kaji lagi malam, kau nak tengok lagi sekali. Record Ya, record. Yang untuk kali ni kita record lah. Tak apa. Nanti macam mana nak tu? Nanti saya akan bagi link untuk cikgu lihat balik semula lah sebab saya kena edit balik yang kita sembang dan sebagainya tu kan. Oh, okey. Nak nanti ya. Okey, baik. Cikgu Boleh. Mazlana akan buat link dalam dia santai kita nanti. Okey, baik. Yang ini berkaitan dengan harap cikgu faham lah macam mana nak ambil tadi kan. Okey, Cikgu Farah? Ya. Okey. Okey, sekejap Kita buka untuk soalan sekejap boleh Cikgu Mazlana? Boleh, tak ada masalah. Tutup lah kan? Okey, boleh. Jadi saya buka ruang untuk soalan-soalan daripada cikgu. So kalau ada cikgu-cikgu yang ada kekeliruan ataupun ada masalah boleh unmute dan tanya, ataupun cikgu nak type pun boleh, saya sedang baca cikgu bahagian chat juga. Ada cikgu-cikgu yang nak respon? Okey, tadi Cikgu Lim ada tanya berkaitan macam mana nak tambahkan akaun tu. Okey, baik. Kalau jika cikgu tak guna incognito, okey, contohlah jika tak guna incognito ataupun di incognito ni cikgu nak tambah cikgu punya email, cikgu hanya pergi bahagian ni cikgu. Pergi pada picture profile atas ni, cikgu add another account. Itu saja.
Cikgu Lim masih ada? Tujuan utama hari ni kenapa kita buat dalam incognito sebab ini first I got it. Okay. Sebab ini first time kita semua masuk, jadi saya tak nak ada berlaku konflik, sebab tu hari ni kita buat bawah incognito tu. Tapi kalau cikgu-cikgu nak tambah saja akaun ni dalam cikgu punya Google Chrome yang biasa tu pun boleh. Boleh, Tapi tak ada masalah. cikgu nak masuk, cikgu kena tukar kepada akaun EDD ni lah sebelum boleh buat kerja. Betul tak Cikgu Mazliana? Betul. Okay. Okey, buat masa ni guna komputer lah. Okey, nanti mungkin ada sesi yang seterusnya. Saya akan ajar guna handphone lah, lebih mudah. Cikgu, jika cikgu nak guna di handphone pun boleh edit terus lah. Jadi kita letak di home screen handphone cikgu, folder 13. Jadi edit di situ saja. Okey Cikgu Lim. Kalau kita buat PDPR, kalau sekiranya kita kena buat pelaporan yang PPD nak hantar tu kan, kita pelaporan boleh masuk email ini ke atau kena guna dilema juga? Saya rasa pelaporan tu kena guna Nanti kan PDPR kita kena buat pelaporan. Okey. Itu kena buat pakai Jadi EDD ini tak boleh direct dengan dilema lah. tak boleh sebab dia domain dia berbeza. Okay. Thank you. Saya cadangkan cikgu-cikgu, bila kita dah ada email EDD ni, dia punya storan ni besar. Jadi saya cadangkan cikgu, apa saja yang kerja-kerja berkaitan dengan sekolah, cikgu save lah dalam drive email EDD ni sebab dia unlimited cikgu. Contohnya cikgu nak buat soalan ke, cikgu ada video yang cikgu buat ke apa ke, cikgu copy video, cikgu save dalam drive EDD ni. Kita asingkan kerja-kerja tugas perguruan kita masukkan. Ini apa yang saya buat lah. Saya tak paksa, saya just cadangkan. Jadi dia tak ganggu sangat dengan kita punya email personal tu. Gambar pun cikgu boleh masukkan, tak nak bagi berat handphone kan. Setiap kali cikgu handphone cikgu tu, cikgu boleh masukkan gambar terus dalam drive. Simpan. Jadi handphone ringan lah. Berapa gig? Unlimited cikgu. Berapa gig storan dia? Unlimited. Unlimited. Wow, very good. Okay, cikgu-cikgu. Dia macam Sky lah, cloud. Ya, macam cloud. Farah. Ya Cikgu Nusia. Minggu yang ERPH 2020 yang lepas tu, dia punya minggu dia tak tersusun tak? Sekejap Okey. Itu nak buat macam mana tu? Okey, macam ni. Ni Cikgu Nursiah ke? Ya, Cikgu Nursiah. Okey, baik. Bila tak tersusun tu, contoh macam ni, saya buka yang tahun 2020. Yang saya ni dia tersusun ikut minggu 1, minggu 2 kan, sampai bawah-bawah macam ni. Okey. Kenapa tak tersusun, cikgu? Yang pertama tadi macam Cikgu Farah cakap, format kita tulis kita punya file ini mesti sama. Okey. Contoh M5 space ERPH space Marzuliana contoh. Okey, minggu ke-6 pun sama. M6 space ERPH space Marzuliana. Jika contoh saya ambil ERPH minggu 6 ni, saya rename dia, saya ubah. Saya letak M6, okey, dua space. Ataupun ter-space 2 kali. Saya okey. Saya ni masalah kebanyakan ni. Yang ni je. Kebanyakan macam ni lah dia akan jadi, okey. Kemudian saya akan refresh balik sekejap cikgu. Dia akan lari dia punya susunan. Contoh. Okey, cikgu tengok minggu 1, okey. Okey, sekejap ni sebab saya dah set ni. Okey, saya dah set sekejap ni. Contoh saya tak buat ni lah, saya dapatkan minggu 6. Cikgu Farah sekejap Okey, boleh. Minggu 6, okey, saya buat macam ni. Saya cuba sekali lagi sebab yang ni saya dah set je punya 2020. 2020. Okey. Saya dah jadi macam ni. Tapi bagi saya kan Cikgu Nursia, janji semua kita punya ERP ada dalam tu, kita kira kita okey lah. Cuma kalau nak bagi nampak cantik tu memang kita nak susun dia ikut susunan yang elok kan. Kak Naimah pula yang tak ada apa nak yang tahun lepas dah semua tak ada.
Dia buka yang tak ada Okey, ni kat saya lama. kata- Ada hack baru je. Mungkin pasal incognito kot. Yang asal Tak Cikgu Naimah, sebab yang saya share ni, yang saya share yang tahun lepas ni. Patutnya kena ada. masalah dia bila buka yang baru tadi ni yang incognito tu. Yang tahun lepas semua tak ada. Yang ada yang master Mazuliana je. Yang master tu dalam email, saya takut cikgu tak tengok dekat share with me cikgu. Mungkin Kak Naimah tak Tengok pergi dah dekat buka semua tadi. Tak apalah esok saya bawa lah semua ni. Pergi dekat Farah lah. boleh, tak ada masalah. Cikgu Naimah tak saya double check. Ha. Okey, sementara Cikgu Mazlana double check tu, saya nak cerita sikit kat cikgu-cikgu. Kalau nanti cikgu masuk, cikgu tengok di SKP cikgu tak ada. Okey, contohnya yang saya confirm memang tak ada sekarang ialah RJP. Saya ada satu template untuk isi di SKP tu, di mana cikgu boleh copy daripada PDF di SKP yang terdapat tu, paste dalam template yang saya bagi, dan saya akan bagi kepada Cikgu Zairi, cikgu yang buat ERPH ni. Dia akan masukkan ke dalam kita punya template ERPH ni. Bila kita upgrade dia akan otomatik masuk dalam kita punya ERPH kita. So cikgu boleh pakai dah tahun depan, boleh pakai tahun sampai seterusnya. Jadi siapa yang ada masalah boleh personal jumpa saya ataupun hubungi saya kalau di SKP dia tak ada, dan kita akan cuba usahakan bagi dia ada. Okey, Cikgu Farah. Ya. Okey, yang untuk Cikgu Naimah ni dia punya folder 13 dah tukar ke email EDD ataupun belum? Oh, Link. saya dah mungkin tak masuk kot link dia. Mungkin link tak masuk tu, tapi bila saya semak balik dalam folder 13 ni ada semua file. Cikgu Mazlina Tak cuba guna email check juga. dekat folder tu, cuba klik share tengok ada tak email EDD dekat tu. Sebab saya masuk semalam lewat tu takut terlepas. Oh, tak ada. Tak apa, nanti kita share lah. Okey. Tak apalah Cikgu Naimah, nanti saya masukkan dalam folder teruslah 2020 tu. Nanti cikgu masukkan yang 2021 saja. Okey, terima kasih. Okey, sama. So saya rasa sampai cakap tu juga dululah kot kita hari ni Cikgu Mazlana. Itulah. Ada cikgu nak tanya apa-apa ke tak? Okay. Kita punya bahasa di Cina SKP Cina kelas peralihan. Itu kita kena double check tu, Cikgu Farah. Rasanya tak ada lagi. Saya stop present sekejap. Untuk bahasa Cina peralihan yang itu kena jumpa Cikgu Farah lah nanti. Cikgu Farah? Ya, saya akan jumpa dengan Cikgu Ci. Nanti kita jumpa ya Cikgu Ci boleh? Baik, ada apa-apa lagi Cikgu Farah? Saya rasa setakat itu saja kot untuk kita hari ni. Kalau tak ada soalan. Ni Cikgu Mazlana. SPL KPM dah. Okey, boleh saya share ke? Share. Okey. Baik, cikgu boleh scan QR code ini untuk SPL KPM. Cikgu Mazlana akan share QR code, cikgu scan guna handphone cikgu. Ada lagi cikgu-cikgu yang tak dapat masuk SPLG? Ada tak cikgu yang belum dapat lagi? Kita ada 30 lebih tadi. 37 orang. Ya, hari ni kita ada 30 lebih tadi. Okay, cikgu lain semua dah. Saya tengok ramai pun dah left tu. Maksudnya daripada dah scan lah tu rasanya. So kita penutup ya Cikgu Mazlana. Ya, baik. Okay, terima kasih kepada semua cikgu ya. Sebarang masalah kita kongsilah ilmu sama-sama. Okay, saya pun masih belajar juga. Okay, sikit-sikit kita kongsi, sama-sama kita dapat kan macam tu. Okay, terima kasih kepada Cikgu Farah. Okay, sudi memberikan pencerahan tentang ERPH ni. Okay. Cikgu Farah ada nak kata apa-apa? Ya, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada cikgu, semua cikgu-cikgu yang meluangkan masa pada petang ni untuk sama-sama kita menimba ilmu. Jangan risau, jangan takut. Saya dengan Cikgu Mazlana akan sentiasa ada untuk membantu cikgu-cikgu. Lagipun nanti kalau saya mengajar Form 5
2020 saya akan ada kat sekolah. Kalau ada masalah boleh datang bawa laptop cikgu dan jumpa saya, kita cuba selesaikan masalah cikgu. Terima kasih Cikgu Mazliana kerana membantu sama-sama menjayakan program kita hari ini. Jadi itu saja kot daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat petang. Itu sahaja video pada kali ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya, Cikgu Zulia daripada SMK Datuk BJ Setia Sungai Petani Kedah. Okey, jika anda semua ataupun semua penonton subscribe channel ini, akan menerima notification yang akan datang sama ada kita buat secara live ataupun video tutorial yang akan datang. Okey, baik, dengan itu saya mewakili tim e-Didik Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua barisan pendidik yang menyokong dan juga sama-sama kita memperkasa dan memartabatkan institusi pendidikan kita. Baik, yang sedikit itu kita kongsi, yang sama-sama itu kita dapat. Baik, terima kasih semua. Okey, hashtag kita bantu kita. Okey, terima kasih kepada tim SMK Datuk BJ Setia. Anda memang awesome, cikgu memang hebat. Baik, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.